Zahir, terima kasih. Sarawak akan memansuhkan pengenaan cukai jualan negeri bagi produk tayar kenderaan import. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Apeng berkata keputusan itu dibuat bagi mengurangkan kos produk berkenaan yang diserap oleh setiap peringkat pengguna. Walau bagaimanapun, beliau berharap penggiat industri dapat mencari formula mengitar semula penggunaan tayar terpakai kerana ia memberi kesan kepada alam sekitar. Oleh itu, beliau mencadangkan tayar terpakai untuk diproses sebagai material jalan raya sebagai sebahagian daripada ekonomi sirkular yang diperkenalkan beliau baru-baru ini. If there is a technology, somebody was telling me, but I read also a journal, this rubber, they become pellet. Kalau you pecah itu tayar, become pellet, and that pellet can be used for road construction. Beliau berkata demikian pada Majlis Sambutan Tahun Baru Cina Anjuran Persatuan Dewan Perdagangan dan Industri Cina Sarawak di Kuching. Dalam pada itu, beliau berharap persatuan terbabit melahirkan lebih ramai usahawan muda bagi meningkatkan ekonomi negeri ini. Ia penting bagi menyokong usaha kerajaan negeri dalam menjadi kuasa ekonomi negara yang kini semakin mendapat perhatian dunia. Beliau dalam pada itu turut mendedahkan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier akan mengadakan kunjungan rasmi ke negeri ini bagi melihat potensi pembangunan sumber tenaga hijau Sarawak iaitu hidrogen. Ia sekaligus memberikan indikasi betapa usaha pembangunan ekonomi hijau Sarawak diiktiraf di peringkat antarabangsa. Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Masyarakat menjangkakan akan menerima peningkatan peruntukan pada pembentangan semula bajet 2023 pada 24 hari bulan ini. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata peningkatan peruntukan tersebut bagi tujuan pewujudan sistem data berpusat Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dan penubuhan Jabatan Kanak-kanak. Beliau bagaimanapun tidak menyatakan jumlah jangkaan kenaikan peruntukan yang diperlukan itu. Jelasnya pewujudan sistem data berpusat amat penting bagi menggantikan data silo atau kumpulan data maklumat JKM yang memiliki akses terbatas. Manakala Jabatan Kanak-kanak pula perlu ditubuhkan bagi menjaga kebajikan dan kepentingan golongan tersebut. Pada kali ini yang menjadi fokus kita pada kali ini ialah lebih kepada peningkatan efisiensi kerana selama ini pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat dia juga menjadi penyalia, jadi pegawai akhlak, jadi agak menyukarkan mereka dan saya rasa perlu untuk kita kita menambahkan staf dan juga meningkatkan mereka dari segi kemahiran mereka. Menerusi bajet 2023 yang dibentangkan oleh kerajaan terdahulu, KPWKM diperuntukkan sebanyak 3.4 bilion ringgit. Datuk Seri Nancy berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan program Wanita Bangkit at KPWKM di Lundu. Berkaitan program itu, beliau berkata kementerian meletakkan sasaran 2,000 wanita akan dibimbing dan dibantu di bawah prestasi petunjuk utama 100 hari pertama KPWKM menjelang awal bulan depan. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Seri Nancy berkata, sejak diperkenalkan setakat ini, lebih 15,000 wanita telah mendapat manfaat bantuan My Kasih Capital dan menjalankan perniagaan yang mereka ceburi. Justeru beliau menyeru supaya peserta-peserta program terbabit dapat membantu wanita lain dengan memberi peluang pekerjaan ataupun melalui perkongsian ilmu sesama sendiri. Baik saudara, Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer Puspakom Samarahan dijangka beroperasi sepenuhnya pada penghujung Mei tahun ini. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah berkata projek yang bernilai 12 juta ringgit itu kini mencapai 95% siap. Pewujudan fasiliti itu akan mengurangkan kesesakan di Puspakom Pending yang kini tidak mampu menampung kemasukan jumlah kenderaan yang tinggi. Kawasan ini dengan cukup parking space-nya tidak akan mengganggu lagi lah, mengakibat kesesakan jalan raya yang boleh membahayakan kepada pengguna yang lain lah. Projek seluas 1.49 hektar itu mampu menampung kapasiti pemeriksaan sehingga 508 unit kenderaan sehari berbanding kira-kira 400 kenderaan di Pending.
Kuching. Dato' Hasbi yang ditemui pemberita RTM di Samarahan mengatakan beliau berpuas hati dengan kemajuan projek terbabit walaupun mengalami kelewatan susulan pandemik COVID-19. Memang material tu satu hal lah, sebagaimana yang dimaklumkan, material tu antaranya tak ada available kat sini ataupun tak cukup. So terpaksa ambil daripada Semenanjung dan sebagainya. Kerana shipment ini pun saya tak heranlah kalau musim COVID dulu tu memang penghantaran tu memang agak lambat sebab masa tu belum ada pergerakan yang bebas lagi. Beliau sebelum itu meluangkan kira-kira sejam bagi lawatan kemajuan projek terbabit yang terletak berhampiran Kampung Baru. Baik, penganjuran Mini Karnival Hari Radio Sedunia Limbang FM selama 2 hari bermula hari ini memperlihat kesungguhan stesen penyiaran di utara negeri ini menyantuni masyarakat setempat. Ini dibuktikan dengan pengisian aktiviti menarik selain kehadiran pengunjung yang ramai sejak awal pagi acara bermula. Mini Karnival Anjuran Kelab Rekreasi RTM Limbang turut berkolaborasi dan dijayakan bersama rakan strategik antaranya Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Zon 7 Limbang, Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang, Jabatan Imigresen, Jabatan Kemajuan Masyarakat Limbang. Turut dijayakan bersama Pejabat Residen Limbang dan Persatuan Hokkien Limbang. Sambutan cukup menggalakkan dan sangat-sangat memberangsangkan kali ini untuk program Mini Karnival Hari Radio Sedunia 2023 untuk julung kalinya diadakan oleh RTM Limbang, dan kita pun tidak jangkakan kehadiran pengunjung dari pagi sehingga saat ini masih ada di sini. Studio Mini Limbang FM Kitchen, senam tari, pertandingan lato-lato, karoks bagagar antara pengisian hari pertama Mini Karnival selain perlawanan persahabatan bola tampar. Aktiviti program derma darah dan saringan kesihatan juga turut diadakan. Sementara itu, pengurus stesen Amran Tut menyifatkan walaupun penganjuran Mini Karnival Hari Radio Sedunia Limbang FM julung kali diadakan, namun sambutan dan kerjasama daripada semua pihak berjaya menganjurkan program tersebut. Dan kita agak terkejutlah dengan sambutan daripada seluruh warga Limbang dan juga lawas yang datang untuk menyaksikan rumah terbuka kita, hari terbuka RTM Limbang ini, di mana ini merupakan salah satu cara kita untuk mendekati masyarakat, pendengar, penonton dan juga mendekatkan diri kita dengan masyarakat kita ini, bersesuaian dengan tema perpaduan madani kita ini. Acara esok adalah fun run, pertandingan ugubahan bunga dan final karoks bagagar. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail dijangka merasmikan Mini Karnival itu esok. Seramai 1,131 atlet dan pegawai menyertai Pesta Sukan antara Yayasan Negeri Se-Malaysia Pesaya ke-14 di Kuching bermula semalam. Kejohanan Dwi tahunan yang berlangsung selama 10 hari itu melibatkan wakil-wakil agensi yayasan daripada 13 negeri seluruh Malaysia yang akan berentap dalam 13 acara bagi merebut takhta kejuaraan. Membuka tirai penganjuran kali kedua oleh Yayasan Sarawak itu adalah perasmian yang berlangsung secara meriah dan disempurnakan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Dato' Seri Abdul Karim Rahman Hamzah di Stadium Perpaduan Petra Jaya Kuching malam tadi. Dalam ucapan alu-aluannya, Dato' Seri Karim berkata beliau berharap para peserta dapat menjadikan pesta sukan tersebut sebagai platform untuk meningkatkan jalinan persahabatan antara agensi serta mengukuhkan lagi integrasi nasional selain mengasah bakat dalam sukan. Beliau yang juga Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan turut menyeru mereka untuk merebut peluang menjelajahi Kuching serta menikmati kelainan budaya masyarakat majmuk dan keunikan makanan tempatan ketika berada di bandaraya tersebut. Antara acara yang dipertandingkan dalam kejohanan yang mula diperkenalkan pada tahun 1991 itu adalah sukan bola sepak, badminton, futsal dan golf. Baik, saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Sahi, silakan.